Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha wa nuri absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa in hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61 dan 62 yang bermaksud, dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud untuk menipumu maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu. Dialah yang akan memperkuatkanmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam, yang dihormati seluruh ahli jawatankuasa masjid, khususnya kepada pengurusi, para ulama, pemimpin-pemimpin setempat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini di dalam majlis tazkirah, yang di mana tazkirah ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila saya membicarakan tentang ayat surah Al-Anfal ayat 61 dan 62 tadi, ia memberitahu kepada kita bahawasanya Islam adalah agama yang mementingkan perdamaian. Kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, berlakunya pembukaan sesebuah negara dinamakan dengan istilah futuhat. Ia amat berbeza dengan pendekatan imperialism ataupun penjajahan barat. Kalau kita ambil contoh bagaimana berlakunya pembukaan kota Madinah sebagai sebuah negara Islam yang pertama setelah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua. Apabila berlakunya 13 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah, sama ada secara sirriyah, secara tertutup ataupun terbuka, yang Rasulullah dan juga para sahabat dikenakan pelbagai tindakan kejam, sama ada dari sudut sosialnya, dari sudut politiknya, dari sudut ekonominya. Tekanan demi tekanan diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya memegang Islam, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di dalam negara ini dalam keadaan Islam adalah agama persekutuan yang termaktub di dalam perlembagaan negara pada perkara 3. Islam adalah agama persekutuan,
dan agama-agama lain bebas untuk melaksanakan ritual mereka tanpa boleh melakukan penyebaran secara terbuka. Sebab itu, apabila berlakunya peristiwa hijrah, apabila ada arahan daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah, maka penghijrahan Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke bumi Madinah, dan dibuka Madinah ini dengan Syahifah Madinah, dengan perlembagaannya, tanpa menzalimi bangsa-bangsa ataupun agama yang lain, menunjukkan bahawasanya kemasukan Islam ke bumi Madinah adalah dengan perdamaian, bukan dengan pertumpahan darah. Tidak sama seperti mana penjajahan Barat. Yang Barat ini bila dia jajah sesuatu negara, maka dia akan mengambil segala kekayaan yang ada pada negara tersebut. Ditukarnya sistem-sistem yang sedia ada pada negara tersebut. Kita lihat apa yang berlaku pada Tanah Melayu. Tanah Melayu ini adalah tanah yang subur dengan Islam, dipimpin dan diperintah oleh Islam. Tetapi apabila berlakunya kemasukan Barat, kemasukan penjajah pada akhir abad ke-14, contohnya di bumi Melaka, apabila berlakunya pertemuan dalaman di antara Datuk Bendahara dan Sultan Mahmud pada waktu itu, menyebabkan Albuquerque mengarahkan Diego Lopez untuk menyerang bumi Melaka, dan serangan kali kedua menyebabkan tentera-tentera Islam Melaka jatuh. Dan disitulah bermulanya episod penjajahan demi penjajahan kepada Tanah Melayu, sehinggalah kita dimerdekakan, yang merupakan satu titik penting bahawasanya kita perlu memimpin kembali negara ini dengan Islam. Kita lihat bagaimana kepimpinan-kepimpinan kita dahulu yang memberikan kewarganegaraan kepada kawan-kawan kita daripada bangsa lain, bangsa pendatang, melalui pendekatan Jusoli. Tetapi kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam yang mementingkan perdamaian, apabila berlakunya kemerdekaan, maka mereka ini tidak lagi kita namakan sebagai pendatang. Mereka adalah rakyat Malaysia yang mempunyai hak yang sama seperti mana yang ada pada kita, yang termaktub di dalam perlembagaan. Inilah bukti keadilan Islam kepada masyarakat Malaysia. Sebab itu Islam perlu ditunjukkan ataupun perlu diangkat sebagai agama persekutuan, bukan sekadar penataan di dalam perlembagaan, tetapi ia perlu dilihat dari sudut penjiwaan dan pelaksanaan. Persoalannya, apakah ia telah dijiwai dan dilaksanakan oleh pelbagai genap lapisan masyarakat yang ada di dalam negara ini, khususnya kepada golongan muda, belia dan beliawanis yang ada dalam negara kita, dan khususnya kepada pemuda-pemudi Islam. Sebab itulah, apabila kita berbicara tentang perdamaian, umat Islam perlu bersatu. Kerana bila berlakunya perdamaian dan penyatuan, maka akan timbulnya kekuatan dan keizahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Melayu ataupun Bani Melayu di dalam negara ini. Sebab itu, bila kita berbicara tentang perpaduan, ada 4 syarat asas di dalam perpaduan. Kita kena ingat, kita semua kena ingat 4 syarat ini. Ini tempat masjid. Kita tak nak cerita tentang politik lambang, kita nak cerita tentang politik Islam. Dan 4 formula ini datang daripada bagaimana Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Aus dan Khazraj ni adalah bangsa yang dominan di bumi Madinah, bangsa yang besar, yang kuat.
Tapi mereka berdua ni bergaduh, berperang bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 60 tahun, contohnya di Malaysia, kan? Tetapi mereka berperang lebih daripada 120 tahun. Bila mereka berperang, mereka hilang kekuatan, mereka hilang keizzahan di depan musuh, yang menyebabkan ada golongan minoriti, contohnya golongan Yahudi di bumi Madinah, mengambil kesempatan dari sudut ekonomi di bumi Madinah. Aus dan Khazraj disatukan oleh Rasulullah. Ingat, sebelum berlakunya peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, orang-orang Madinah yang mempunyai kesedaran bahawasanya penyatuan Aus dan Khazraj hanya boleh disatukan dengan satu formula yang datang daripada bukan manusia, namanya Allah. Dan pesuruh Allah siapa waktu itu? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jemput Rasulullah. Tak ada orang dah dekat bumi Madinah yang boleh menyatukan Aus dan Khazraj. Mereka tertekan kerana ekonomi dikuasai oleh golongan minoriti. Dia panggil Rasulullah. Rasulullah kata boleh, dengan syarat kita buat perjanjian. Itulah perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua. Dan perjanjian Aqabah yang kedua membuktikan bahawasanya Islam mengangkat wanita di tempat yang amat tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, waktu zaman itu ada kuasa Parsi, ada kuasa Rom, ada kuasa Tiongkok, China, India, besar-besar belaka. Tetapi waktu itu wanita menjadi hamba, hamba abdi, hamba seks, macam-macam. Itu yang cerita dekat China, maharaja dia ada concubines, pendayang-pendayang, pendayang-pendayang pula, dayang-dayang. Dayang-dayang sampai 100, macam-macam. Jadi hamba belaka, gundik. Ya, perkataan paling dekatnya gundik. Betapa teruknya wanita dipergunakan. Tengok macam mana Parsi buat, macam mana Rom buat kepada golongan wanita. Tetapi pada perjanjian Aqabah yang kedua, yang di mana perjanjian itu adalah satu perjanjian asas untuk membuka sebuah negara Islam, ada 2 orang representatif, 2 orang wakil daripada wanita muslimat yang menjadi salah satu daripada saksi ataupun ahli angkat bai'ah di dalam perjanjian tersebut. Nampak? Bila dah sign nombor 1, nombor 2, barulah Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah, dan digunakan formula yang datangnya daripada Allah. Ini ayat tadi. Nak berdamai, bila kita berdamai ada orang menipu kita, sabar. Sebab apa? Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Bila kita letakkan segala pengharapan kita kepada Allah, dipanggil Ar-Raja', mengharap kepada Allah, jangan bimbang tuan-tuan dan perempuan sekalian, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita. Ini pengajaran untuk kita punya kehidupan sehari-hari. Ada di antara kita yang diuji dalam keadaan COVID-19 ni, ada yang dibuang kerja, ada yang overtime dah tak ada yang dipaksa bercuti kerana syarikat tak mampu nak bayar gaji. Ada di antara kita pula yang lebih susah, yang makan gaji ataupun yang bekerja sendiri, yang projek tak dapat dijalankan sebab PKP, macam-macam. Semua ujian, dan ujian ini dirasai oleh semua manusia di dalam dunia, bukan sekadar di Malaysia. Apa yang membezakan kita dengan orang lain dalam keadaan ujian COVID-19 ini kena pada semua manusia adalah pada nilaian pengharapan kepada Allah. Kita sabar, kita redha, kita berharap kepada Allah. Allah Ta'ala akan membalas pengharapan tersebut dengan kasih sayangnya. Sini sifat Allah Ta'ala yang nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman, kasih Allah kepada semua makhluk. Ar-Rahim, dia kasih kepada orang mukmin yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan di antara sifat orang yang bertakwa ialah mereka bersabar, mereka redha, mereka mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengajaran kehidupan kita sehari-hari. Kembali balik kepada
penyatuan ummah. Apabila Rasulullah pergi ke bumi Madinah, Rasulullah menyatukan Aus dan Khazraj, dan di antara formulanya pertama sekali ia disatukan dengan keadilan Islam. Islam rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Islam menjanjikan keadilan kepada semua. Definisi keadilan ataupun adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Kita lihat Syaifah Madinah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada rezeki, malam ni balik ke rumah, boleh tengok, tekan dekat Google, internet tu. Tak, kalau kita tak, mata tak nampak, minta cucu kita tekan. Tak, tengok. Jangan tengok berita-berita je, tengok sekali apa ilmu-ilmu tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Syaifah Madinah ni adalah satu dokumen yang cukup menarik dan dikaji oleh para sejarawan, baik dia Muslim ataupun non-Muslim. Sehingga kan ada di kalangan researcher ataupun sejarawan yang mengangkat Rasulullah ini sebagai pemimpin nombor wahid. Tak? Dalam buku 100 Most Influential People in the World, 100 orang yang paling berpengaruh, yang di mana diletakkan, yang ditulis oleh seorang Yahudi, Michael H. Hart. Dia kata nombor 1 orang yang paling berpengaruh, yang tidak ada lagi orang boleh mendandinginya, yang dia bukan Tuhan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, peace be upon him. Nampak? Sebab apa? Sebab Rasulullah ini adalah mendapat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ini bertindak pada dasar wahyu, dia tidak bertindak pada dasar nafsunya. Jadi bila dia meletakkan keadilan Islam, neracanya ialah neraca Allah Subhanahu wa taala. Contoh adil. Kita buat benda yang disuruh, kita tinggal benda yang dilarang. Itu adil. Kan? Kita kata ke anak-anak kita keluar rumah kena pakai tudung. Anak kita kata orang lain tak pakai tudung, mula-mula ada je. Kita kata keluar rumah pakai baju yang tidak menampakkan bentuk tubuh, bukan ketat. Kita kata, anak kita kata kawan-kawan biasa je pakai. Kita kata jangan dye rambut. Dye rambut ni apa? Jangan colour rambut. Tak, anak muda suka colour rambut. Kita kata tak boleh, tak lepas wuduk. Kawan saya buat. Nampak? Benda-benda ini adalah satu ujian kepada kita. Cabaran untuk mendidik anak muda tidak sama seperti zaman dahulu. Zaman dahulu dengan cabarannya yang tersendiri. Zaman sekarang cabarannya berbeza, dan kita perlu update dengan cabaran tersebut. Kita perlu update dengan cabaran-cabaran tersebut. Sebab itu mengurus golongan milenial amat payah dan mempunyai cabaran yang cukup besar. Ini satu perhatian yang perlu diberikan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada di dalam masjid ini. Mengurus golongan milenial bukan satu benda yang senang. Hatta di peringkat kerajaan pun kita meneliti bagaimana nak meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak muda belia, sama ada belia dan belia wanis kepada negara. Nampak? Sebab itu saya kata tadi, bila berbicara tentang neraca keadilan Islam, ia mesti berteraskan kepada formula Allah Subhanahu wa taala. Ikut Al-Quran. Itu je jawapannya. Ikut Al-Quran, ikut sunnah Rasulullah. InsyaAllah kita akan selamat. Yang kedua, keadilan Islam ini tidak berasaskan kepada kaum. Kita mesti berasaskan kepada keadilan kepada semua. Betul, kita adalah orang Melayu. Orang Melayu ini adalah empunya kepada tanah yang subur ini, tanah yang cukup berharga ini. Tapi kita kena ingat, kita juga perlu memberikan keadilan kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu. Seperti mana yang saya katakan tadi, apabila mereka ataupun kita semua menyambut kemerdekaan, maka mereka ini telah diangkat sebagai rakyat negara ini. Walaupun demikian, orang Melayu Bumiputera mendapat perlindungan dalam beberapa perkara yang dinyatakan di dalam perlembagaan, khususnya pada perkara 153, hak-hak istimewa orang Melayu.
Tuan-tuan kena rujuk balik perkara 153. Dalam tu ada beasiswa. Soalan sekarang, ada tak beasiswa sekarang? Ada PTPTN. Contoh. Jadi kita pun sedang memikirkan, kita nak tukar polisi-polisi ni, tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan COVID-19. Jadi ramai orang tak kerja, ramai orang menganggur. Kita kena fokus dahulu perkara-perkara ini. Selesaikan dulu, berikan peluang pekerjaan, pastikan ada makanan di atas meja, hati tenang, jiwa tenang, rumah tangga terjaga, baru kita boleh berfikir tentang inisiatif-inisiatif lain. Di antaranya mengembalikan hak-hak keistimewaan Bumi Putra tanpa mengenepikan orang bukan Bumi Putra. Sebab itu jangan berasaskan kaum. Boleh rujuk dalam Syaifah Madinah, bagaimana Rasulullah menatakan tentang keadilan. Walaupun di sana orang Yahudi menguasai ekonomi Madinah sebelum ini, kerana pergaduhan antara Aus dan Khazraj, mereka tidak dizalimi apabila berlakunya futuhat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam. Ini dia kehebatan Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketiga, penyatuan, perpaduan, perdamaian orang Melayu dan juga orang Islam ini adalah untuk kita membentuk suatu kuasa politik yang kuat bagi menyelesaikan masalah rakyat tanpa mengira ideologi-ideologi mereka. Dia bukan sokong, dia tak sokong saya, dia pembangkang, maka kita tolak dia. Tak boleh. Walaupun dia pembangkang, dia juga adalah rakyat. Memang kerja pembangkang untuk bangkang, betul tak betul? Takkan kerja pembangkang nak menyelesaikan masalah. Baik dia jadi kerajaan. Tugas kita sebagai kerajaan pula perlu membuka telinga, membuka mata, dan paling penting membuka jiwa dan minda. Jiwa dan minda perlu dibuka untuk mendengar suara-suara dari pembangkang ini. Kalau ada hujah, kita terima. Kalau tak ada hujah, kita tinggalkan. Itu je. Sebab itu pada kami di peringkat anak-anak muda ini, kami mahu melihat suasana politik yang lebih tenang. Kita nak supaya semua pemimpin-pemimpin politik ini pada tahun baru, pada sekarang ini, 1 hari bulan pada malam ini, membuka lembaran baru, fokus kepada menyelesaikan masalah rakyat melalui Belanjawan 2021 yang telah pun diluluskan dalam sidang Dewan Parlimen dan juga Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Telah diluluskan. Di Dewan Negara baru-baru ini bacaan ketiga lulus dah, alhamdulillah. Jadi sekarang ni tugas kerajaan untuk fokus kepada penyelesaian. Saya sebagai anak muda, perkara yang paling saya tunggu adalah 500,000 peluang pekerjaan yang dijanjikan oleh kerajaan melalui Majlis Pekerjaan Negara yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Dan insya-Allah di peringkat kami, pemuda-pemuda yang bersama dengan kerajaan, kami akan menyusun tenaga dan juga sistem dan strategi untuk menjadi fasilitator ataupun pemudah bicara bagi memastikan 500,000 ini tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah pengangguran sekarang adalah sebanyak 800,000. Ramai tu. Dan kita ada bajet 6 bilion untuk kerja-kerja upscaling dan rescaling ataupun di bawah TVET untuk anak-anak muda kampung khususnya, yang mereka ini mungkin belajar, mereka ini tak jauh, mungkin sampai SPM sahaja, tetapi mereka ada kemahiran mereka. Kita juga ada dana-dana untuk IKS, untuk entrepreneurship, perniagaan, yang di mana ada juga anak-anak kampung yang mahir dengan IKS, industri kecil dan sederhana. Kita bagi modal. Semua ini ada di dalam bajet, dan kami akan menjadi watchdog ataupun menjadi watchdog dalam bahasa Melayu apa? Apa nama? Semak imbang. Kita panggil semak imbang. Yang akan pastikan 500,000 ni tercapai. Kalau kita dapat memastikan mereka ini tercapai, sama ada mereka duduk di bandar maupun di kampung, insya-Allah produktiviti akan semakin tinggi, maka ekonomi akan semakin bertambah. Itu sifatnya. Ini janji kerajaan yang perlu kita tuntut melalui Belanjawan 2021. Menyelesaikan masalah rakyat tanpa mengira ideologi. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah keikhlasan.
Di dalam kita menyatukan ummah, kita perlu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Bila ikhlas ini, dia mesti satu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas ini adalah satu rahsia Allah dengan kita. Kita baik dengan orang, kita baik dengan sahabat kita, kita berdamai dengan sahabat kita. Kita tak tahu sahabat kita ni betul-betul mahu berdamai ataupun sebaliknya. Tetapi kita mesti mendahulukan dengan sangkaan baik. Kena ingat tu. Bila kita berdamai dengan musuh, perkara pertama kita perlu laksanakan ialah memulakan dengan bersangka baik dalam apa jua keadaan. Bukan bermaksud kita mudah ditipu, tidak. Tetapi kita memulakan langkah dengan langkah yang lebih hikmah, iaitu bersangka baik dan mendapat penjelasan sekiranya berlaku sebarang konflik. Saya yakin dan percaya kalau 4 perkara ini dapat dipegang kemas oleh orang-orang Melayu khususnya, yang sekarang ini disatukan di bawah perpaduan ummah, saya yakin dan percaya Malaysia mampu untuk menjadi negara maju. Sebab orang Melayu adalah orang ataupun golongan majoriti di dalam negara ini. Kita ni insya-Allah kalau tak ada aral, macam contoh di Kedah, di Kedah, bumi Kedah ini, bumi yang cukup subur ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah orang Melayu, tuan-tuan teka berapa? Teka berapa? Jumlah orang Melayu adalah sebanyak 69%. Nak mencapai 70% dah orang Melayu di bumi Kedah. Orang bukan Melayu 30%, China dan India. Dan melihat kepada perkembangan ini, 10 tahun akan datang, barangkali orang Melayu akan menjadi 75% berbanding dengan orang China dan orang India. Jadi bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan bumi Kedah ini, orang China dan orang India akan memastikan segala dasar dan polisi yang dibuat oleh kerajaan negeri semestinya tidak akan mengenepikan mereka sebagai golongan minoriti. Saya yakin perkara itu tidak akan berlaku. Sebab negeri Kedah dipimpin oleh orang Islam. Orang Islam yang baik, mereka tidak akan mengenepikan orang lain, kerana keadilan Islam ini adalah untuk semua. Saya ambil contoh Rasulullah SAW, dia perjuangkan Islam. Hasil daripada perjuangan beliau melahirkan 2 buah negara, iaitu Mekah dan Madinah. Selepas baginda wafat, beliau digantikan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq berdepan dengan pelbagai cabaran, baik dalaman maupun luaran. Di antara cabaran-cabaran yang dihadapi ialah golongan yang tidak mahu bayar zakat. Di antara lain adalah berdepan dengan Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Sehingga kalau kita baca sirahnya, ada sahabat-sahabat yang rela masuk dalam alatan perang yang bernama minjanib. Kalau kita tengok cerita-cerita perang yang lama-lama ni, yang jenis letak batu, letak batu, lepas tu campak batu tu pergi ke kubu di sebelah sana, kan? Sahabat-sahabat duduk kat tempat batu tu, lontar masuk kat dalam kemah tu, kubu tersebut, dan dia berperang seorang-seorang sampai syahid. Nak buka pintu daripada dalam. Hebat tak hebat perjuangan Islam ni. Jadi Saidina Abu Bakar berdepan dengan keadaan sedemikian. Selesai, digantikan pula dengan Saidina Umar Al-Khattab. Baik, sini yang paling menarik. Sewaktu pemerintahan Amirul Mukminin yang kedua inilah berlakunya perluasan kuasa agama Islam. Apabila Parsi dan juga Rom jatuh di tangan Saidina Umar Al-Khattab. Bila kita kaji balik, kenapa? Apakah kerana kekuatan tentera Islam yang beratus ribu orang, ataupun apa sebab-sebab yang menyebabkan mudahnya berlaku futuhat di kalangan daerah-daerah
dan juga negeri-negeri yang berada di bawah pengaruh Parsi dan Rom. Tuan-tuan dan puan-puan, Parsi dan Rom ni gagah dia macam Amerika dengan China sekarang. Besar kuasa ekonomi mereka kuasai, kuasa intelektual mereka kuasai, kuasa peperangan, artileri peperangan mereka kuasai belaka. Islam ni datang dengan penuh kelemahan, dengan duit tak banyak, kelengkapan perang tak cukup, tetapi kenapa kita mampu? Di antara lain kerana kekuatan akidah. Kekuatan akidah umat Islam yang kata, aku buat futuhat ini, berperang ini untuk membebaskan mereka daripada bertuhankan kepada manusia, kepada bertuhankan kepada Allah, membebaskan mereka daripada kezaliman dunia kepada keadilan Islam. Ini dia. Atas sebab itulah, atas nama keadilan Islam itulah sebenarnya jajahan Parsi dan juga Rom, daerah-daerah dan negeri-negeri yang berada di bawah jajahan Parsi dan Rom, mereka sendiri yang membuka pintu mereka kepada tentera Islam untuk duduk dan menguasai mereka. Tuan-tuan sekalian, ini kehebatan tentera Islam. Sebab mereka dah tak mampu menanggung kezaliman kerajaan Parsi dan Rom yang sepatutnya memberikan perlindungan kepada mereka. Ini sebab Parsi dan Rom jatuh kepada Islam. Kerana apa? Kerana keadilan Islam yang kita bawa. Dan sejarah tidak pernah menipu. Dan sejarah ini Allah Ta'ala aturkan supaya umat Islam mengambil pengajaran daripadanya. Sebab itu Rasulullah SAW beritahu, dia sayang kepada orang yang dia tak nampak, umat yang dia tak nampak. Para sahabat tanya, Rasulullah takkan sayang pada orang yang kamu tak nampak? Kami depan ni kamu tak sayang? Rasulullah kata, bukan begitu, tetapi mereka inilah yang akan mempertahan dan memperjuangkan Islam dalam keadaan aku tak ada, tapi aku meninggalkan perkara-perkara yang menjadi persiapan kepada mereka, yang akan membantu mereka, iaitu Al-Quran dan juga sunnahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita kena ingat 4 formula ini. InsyaAllah wa biiznillah, kalau kita pegang kepada 4 formula ini, saya ulang balik. Pertama, berteraskan kepada keadilan Islam. Kedua, tidak berasaskan kepada kaum. Ketiga, mesti menyelesaikan masalah rakyat tanpa mengira ideologi. Keempat, keikhlasan. Kalau ini yang ada dalam perpaduan kita orang Melayu khususnya, insya-Allah wa biiznillah perpaduan itu akan berterusan, dan daripada itulah Allah Ta'ala akan memberikan nusrah, kemenangan kepada kita untuk keamanan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Saya minta maaf, saya ringkas sikit sebab selepas ni akan ada satu lagi program ke-6 pada hari ini. Jadi minta saya berehat sekejap ya, sebab masyarakat program lagi pukul 9 suku. Saya pun dah solat jamak qasar tadi, jadi selepas ni saya akan terus beransur ke tempat penginapan bagi berehat sebentar ya. Jadi terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf kalau pengisian saya ini ada kekurangannya. Yang lebihnya semua datang daripada Allah, yang kekurangan datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Apapun, terima kasih kepada pihak masjid, imam dan seluruh kepimpinan masjid kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan sebersikit pengalaman ataupun pemerhatian saya dalam suasana sekarang. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain ketika. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa ta'as. Subhanakallahumma wa bihamdika.